Siapa mengancam negara ini, kita harus tentang. Aku sudah siap sedia untuk bertempur dengan Cina komunis. Kena ajar kat orang, you nanti sudah dewasa habis sekolah jadi tentera Cina. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya mau reaksi beberapa cuplikan video. Ternyata peristiwa pengibaran bendera Cina di Malaysia ini masih berbuntut panjang. Semakin ramai informasi ini dan dianggap serius hingga sampai di parlemen pun membicarakan hal tersebut. Dan lebih ngerinya lagi, di mana murid-murid sekolah Cina di Malaysia ini justru malah jadi tentara di Cina. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Bendera yang berlaku di Teluk Intan dan juga di Johor Bahru, ya. Bendera Cina telah dikibarkan dan orang yang kibarkan bendera itu menjerit-jerit. Saya tengok video daripada seorang Tionghoa menyebutkan ancaman kepada kedudukan ekonomi di Malaysia dan juga Singapura. Dia sendiri menyebut, apakah orang Malaysia yang kibar bendera Malaysia di negeri China akan boleh balik ke Malaysia? Siap-siap mungkin seumur hidup di sana. Apakah orang Malaysia boleh kibarkan bendera kita di negeri lain? Bayangkan orang kibar bendera di Malaysia. Kita mesti mempunyai semangat patriotisme yang tinggi. Stampin. Kita rakyat Malaysia, sayang kepada Malaysia. Siapa mengancam negara ini, kita harus tentang. Arau, Ya, tak boleh, ya. yang ni saya setuju dengan Arau. Orang luar mesti ikut undang-undang di negara kita. Ya, bagus. Stampin bagus. Sabarnya sabar berbatas. Bagus. Dan saya minta rakyat Malaysia, marilah kita semua punya semangat patriotisme yang tinggi seperti yang kita tunjukkan kepada sokan. Badminton, bila ada pemain yang main di sana, semua kita sokong. Bola, macam tu kita nak. Jadi kalau bendera, kita kena tentang. Semua orang Malaysia kena tentang perbuatan mereka ini. Aku sudah siap sedia untuk bertempur dengan Cina komunis yang datang ingin menyerang tanah Melayu. Sampai Aku segitunya. sangat bersedia menghadapimu. 300 individu berhimpun membawa jalur gemilang sambil menyanyikan lagu patriotik disiasat polis. Apa cerita ni? Kalau yang lepas saya ada kongsikan tentang isu sekumpulan warga China yang mengibarkan bendera China di Menara Condong Teluk Intan siap dapat sokongan menteri. Kali ini pula ada himpunan kibar jalur gemilang sebagai respon tindakan itu. Yang mana polis juga telah buka kertas siasatan terhadap penganjur perhimpunan yang terdiri daripada PAS Perak dan penduduk di Teluk Intan kerana mereka juga tidak mempunyai kebenaran polis. Kalau kedua-dua dikenakan hukuman yang sama kerana langgar peraturan, adakah anda rasa ia hukuman yang adil? Cuba komen sikit. Haram mengibarkan apa sahaja bendera negara asing, termasuklah bendera negara Cina, bendera negara British, meskipun dekat sarkas, dan bendera negara Arab yang saya tak nak sebut secara terperinci lah, meskipun untuk bersolidariti. Semua bendera negara asing yang nak dikibarkan wajib disertakan dengan bendera Malaysia. Pihak berkuasa wajib mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang mengibarkan bendera negara asing tanpa diselangi bendera Malaysia, sama ada dalam perarakan maupun yang dikibarkan di premis-premis tertentu. Saya berharap agar kita tidak hipokrit lah dalam hal ini. Jangan hanya kita kecam bendera negara Cina yang dikibarkan tetapi tidak mengecam bendera negara Inggeris dan Arab yang dikibarkan di kawasan-kawasan tertentu. Ini Malaysia. Hanya bendera Malaysia dan negeri-negeri dalam Malaysia sahaja boleh dikibarkan. Saya juga nasihatkanlah kepada kita yang majoriti ni, kaum majoriti, untuk tunjuk contoh teladan yang baik. Sebab apa yang kita buat ni akan diikuti oleh golongan minoriti. Assalamualaikum. Belum reda lagi pergolakan dan kebimbangan warga netizen rakyat Malaysia dalam insiden dua kapal perang China yang mendarat di pelabuhan Pulau Pinang dan berarak megah masuk ke dalam sekolah-sekolah kita mengibarkan bendera negara China. Insiden tersebut mereka menyanyikan lagu Motherland China
menggemparkan kerana bagaimana lagu ia boleh Madlan memupuk Cina semangat ni. cintakan tanah air Malaysia ini jika budaya dan semangat patriotism kepada tanah besar China yang ditonjolkan. Okey guys, tak habis dengan itu. Baru-baru ni timbul pula dan tular video yang dimuat turun oleh pimpinan DAP Perak sendiri di laman sosial media beliau mengibarkan bendera China di Teluk Intan. Jadi guys, apa yang berlaku sebenarnya yang kepada tanah air kita ini? Rupa-rupanya insiden tersebut adalah merupakan festival Guangdong di Teluk Intan. Adalah acara tahunan yang merayakan budaya Guangdong, seorang dewa perang ataupun dewa dalam tradisi China. Jadi kita nak study sikit lah siapa ini Guangdong dan bagaimana ia boleh dikatakan sebagai suatu pertukaran budaya Malaysia dan China yang sihat. Guangdong atau Guan Yu adalah seorang general tentera yang terkenal dari akhir dinasti Han di China. Beliau dikenali kerana loyalti dan keberanian yang luar biasa dan berperang dalam banyak pertempuran semasa era 3 kerajaan. Dan akhirnya dihormati sebagai dewa perang setelah kematiannya pada 220 orang Malaysia. Benda-benda ni boleh Google je guys. Dia dianggap sebagai simbol keadilan, dewa perang yang hebat, integriti dan juga dalam persahabatan. Okey, tunggu sekejap guys. Jadi festival ini mengangkat seorang tokoh general China. Jadi kenapa mesti orang Cina di Malaysia kena belajar dan bertukar-tukar kebudayaan, apalagi berada di Malaysia ini? Okey, mereka belajar mengenai kehebatan Laksamana Hang Tuah. Aku tu boleh munasabah juga sebab boleh bertukar-tukar. Tapi China adakah mereka belajar tentang Laksamana Hang Tuah yang boleh bertutur dalam banyak bahasa, berlayar sehingga ke seluruh benua India, China, ke Timur Tengah dan sebagainya? Adakah kita belajar kehebatan pejuang-pejuang tanah air ini seperti Mat Kilau, Datuk Bahaman atau siapa sahaja Tok Janggut ke tentang budaya sejarah tanah air Malaysia ini? Adakah belajar perkara-perkara ini untuk dikatakan bertukar-tukar budaya itu? Enggak mau kalau ada atau tidak masalahnya bagi mereka-mereka ni, teman-teman kita daripada kaum Tionghoa yang datang daripada negara China. Jadi apa yang bertukar-tukar budaya China, negara China dan Malaysia yang kita biarkan sahaja mereka berterusan? Dan yang kita peliknya, Esko DAP ni, Esko China DAP ni dan puak-puak China DAP ni tu berbangga dengan benda-benda perkara macam ni. Jadi Pesuruhjaya PAS Perak yang berhormat Haji Razman ataupun Pak Teh menyatakan perlunya satu siasatan terperinci disiasat kerana ia melibatkan kibaran bendera negara China di tempat awam adalah merupakan satu kesalahan guys di bawah Akta Kesalahan Lambang Kebangsaan 1949 di Malaysia adalah undang-undang yang mengawal pengibaran lambang negara asing. Boleh ke kita nak kibar bendera negara orang ataupun bendera negara Malaysia di tanah besar China sesuka hati tempat awam? Boleh. Jadi apa pendapat korang? Korang setuju atau tidak rakyat China daripada tanah besar China mengibarkan secara bebas di tanah air Malaysia tercinta ini, tempat awam ini, dan Cina-Cina DAP ini bangga pula, masukkan pula dalam sosial media mereka? Boleh ke sikap ni? Apa yang patriotik? Apa yang bertukar-tukar budaya ni macam tu? Apa nak jadi Malaysia ni kalau terus-terus di bawah Madani, puak-puak rasis DAP ni? Komen-komen di bawah guys, setuju atau tidak? Tenang, Sadbara, kalau ada jiwa sayangkan tanah air, tidak kira kamu Melayu, Cina dan India atau siapa sahaja, kita mesti teguh dengan sejarah ataupun mengibarkan bendera Malaysia, mengembangkan budaya Malaysia tak kira mana kita berada. Tenang, Sadbara. Assalamualaikum. Aku tak faham kenapa perlu pergi sekolah jenis kebahasaan Cina. Budak-budak sekolah tu, kalau dia nak jadi tentera, nak encourage pun budak-budak tu untuk jadi tentera di masa depan, dia kan jadi ATM lah, sebab budak-budak tu semua budak-budak Malaysia, diorang tu anak Malaysia. Kau ingat kau Cina, lepas tu jaga naik tentera, kau boleh pergi China jadi tentera China, kau kan jadi tentera Malaysia sebab kekeluargaan negara Malaysia. So apa fungsi dia? Kenapa pergi sekolah? Pergilah buat manja makan-makan dekat hotel ke apa benda ke. Kenapa kau nak ajar anak-anak tu untuk jadi tentera Cina? Kan? Kau nak ajar dia orang untuk berlin tadah ke? Untuk jadi tentera negara lain?
Ni seolah-olah kau mengajar anak-anak Cina Malaysia ni untuk berpaling tadah terhadap tanah Malaysia ni. Tak nak cakap tanah Melayu lah, tanah Malaysia. Kau tu anak Malaysia. Tak kira lah Melayu ke, Cina ke, India ke, Iban ke, Kadazan ke, selagi korang lahir di tanah Malaysia ni, nama korang tu anak Malaysia. Apa benda ni? Aku pun heran dah. 2-3 hari ni aku diam juga sebab tak faham. Ni makin lama aku makin pelik. Bukan kau boleh jadi apa pun, paling habis kau jadi TM lah. Kau pakai IC biru. Dan apa hal pula tentera tu datang nak pergi sekolah Cina pula? Kau nak ajar apa kat sekolah Cina tu? Kau nak ajar kat orang, dia nanti sudah dewasa habis sekolah jadi tentera Cina. Mana boleh? Kau pakai IC biru gila. Ke ada program untuk apa ni, untuk berpaling tadah terhadap tanah Malaysia ni? Kalau ada niat macam tu, keluar sekarang awal. Yang mana ada minat tu keluar sekarang awal, pergi apply korang negara Cina punya IC. Silat-silat tanah besar tu pun tak nak korang Cina kat Malaysia ni. Dia orang pun dah padat dah. Come on lah, cubalah kaum-kaum ni kita tolak ke tepi juga. Kita ni anak Malaysia, tak kira apa kaum sekalipun kau berada. Kita anak Malaysia, kita hidup dengan gaya Malaysia. Jangan ingat kau Cina, kau apa, kau orang Cina sana. Kau Cina Malaysia. Kaum nombor 2. Yang pertama adalah kita punya bangsa Malaysia ni. Kita satu bangsa Malaysia. Dalam bangsa Malaysia ni, bawah ni ada banyak bangsa. Itu yang menjadikan kita ni Malaysia. Faham tak? Itu yang kau ajar pada anak-anak korang. Kaum ni semua nama kulit je. Warna kulit. Kalau aku belah seorang-seorang, Cina, India, Kadazan, Melayu ke, semua darah merah lah. Tak habis-habis perkauman. Korang ni kan, yang politik semua kat atas ni kan, semua nak divide and conquer, pecahkan kaum ke apa? Bodoh lah. Oke teman-teman, ya demikian beberapa cuplikan video terkait kejadian yang ada di Malaysia, yaitu pengibaran bendera Cina oleh sekelompok orang Cina. Dan ini tentunya melanggar undang-undang yang ada di Malaysia. Makanya hal ini sesuatu yang kontroversi dan menimbulkan reaksi bagi masyarakat Malaysia tempatan terutama. Dan sampai sekarang pun masih rame ya. Dan justru sekarang malah menjadi pembicaraan di dalam parlemen. Jelas mungkin bagi mereka ini sesuatu yang mengkhawatirkan. Ini adalah Malaysia, tidak sembarang orang bisa mengibarkan bendera negara lain. Satu hal yang melanggar. Nampaknya kalau kita melihat dari beberapa cuplikan video ini, kita melihat bahwasanya orang Cina di Malaysia yang statusnya sebagai warga negara Malaysia, memang dengan melihat video ini kita tahu bagaimana patriotisme mereka, rasa cinta mereka terhadap Malaysia itu nampaknya tidaklah sepenuhnya. Karena kenapa? Karena seperti yang kita tahu tadi bahwasanya siswa-siswi dari satu sekolahan Cina di Malaysia pun belajar di Malaysia, statusnya orang Malaysia, warga Malaysia, tetapi justru jadi tentara Cina. Ini sesuatu yang di masa depan Malaysia sendiri ini bisa menjadi sesuatu yang membahayakan tentunya. Sebagai warga Malaysia, lahir di Malaysia, besar di Malaysia, sekolah di Malaysia, tentunya sepenuhnya hanya untuk Malaysia. Dan tentunya semua yang terkait dengan kaum Cina di Malaysia yang kurangnya patriotisme mereka terhadap Malaysia, hal ini dikarenakan karena dari awal dari pembentukan negara Malaysia sendiri, dari tokoh-tokoh pendiri Malaysia sendiri yang mengizinkan setiap kaum itu mempertahankan bahasanya masing-masing. Jadi inilah yang sangat-sangat mengurangi rasa nasionalisme khususnya kaum Cina di Malaysia. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di Indonesia. Walaupun minoriti, akan tetapi kalau sudah kejadian seperti ini, apalagi Cina itu di Malaysia, kebanyakan orangnya itu kaya-kaya. Jadi tetaplah satu hal yang membahayakan bagi orang Malaysia tentunya. Sampai-sampai bagaimana reaksi dari masyarakat Malaysia seperti itu. Oke teman-teman, ya demikian. Dan bagaimana nih menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar. Jangan lupa like, subscribe channel ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.